السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أنزل علينا الرحمة والسكينة. اللهم ألف بين قلوبنا واطرد الشيطان من بيننا، وارزقنا يا ربنا حسن النية وحسن العمل، واجعلنا يا ربنا من الصالحين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أما بعد، مسلمين dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, 17 hari daripada Ramadan sudah habis. Dan alhamdulillah pada 17 Ramadan tahun ini banyak kita melihat di negara kita majlis tadarus Al-Quran, banyak kita melihat aktiviti-aktiviti yang tujuannya mengagungkan Al-Quran Al-Karim dan memperingatkan manusia tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang teragung, Al-Quran Al-Karim yang diturunkan di bulan Ramadan Al-Mubarak. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat Al-Qadr, yang mana insya-Allah ta'ala pada malam ini kita akan sebut tafsirannya dan kita akan membuat tadabbur terhadap makna-makna yang ada padanya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentang basmalah kita telah tafsirkan sebelum ini apabila kita telah sebut tafsiran surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah Ta'ala berfirman yang mafhumnya, sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada Lailat Al-Qadr. Perkataan Lailat maknanya malam. Malam Al-Qadr, malam kemuliaan, malam yang agung. Itu adalah malam yang ada padanya asy-syaraf al-azim, kemuliaan yang agung. Pada malam itu apabila diturunkan Al-Quran Al-Karim, pada tahun itu Lailatul Qadar telah jatuh pada 24 Ramadan, yakni malam 24 Ramadan pada tahun itu. Tetapi bukan maknanya setiap tahun Lailatul Qadar adalah pada 24. Tidak. Bahkan Lailatul Qadar boleh jadi jatuh pada mana-mana malam daripada malam-malam Ramadan Al-Mubarak. Ia tidak terkeluar daripada Ramadan, yakni tidak berlaku di Syawal, tidak berlaku di Sya'ban. Ia hanya di Ramadan. Tapi mana satu daripada malam-malam Ramadan Al-Mubarak, Allah Ta'ala telah menentukan ini daripada kita, supaya kita rajin melakukan ibadah, supaya kita membuat qiyam dan doa dan bacaan Al-Quran sepanjang Ramadan. Boleh jadi kalau seorang diberitahu kepadanya bahawasanya malam Lailatul Qadar adalah hanya pada malam sekian-sekian, maka boleh jadi dia malam-malam yang lain tidak akan usaha banyak.
ditunggu malam itu sahaja, dia buat qiyam, dan pada malam-malam yang lain dia duduk rehat. Maka Allah Ta'ala telah menentukan Lailatul Qadar daripada kita, dan ia berubah daripada satu tahun ke tahun yang lain. Boleh jadi ia jatuh pada malam pertama Ramadan, boleh jadi ia jatuh pada malam yang ke-11 atau pada malam yang ke-17. Tetapi kebanyakannya ia jatuh pada 10 malam yang akhir. Kerana ini baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fil ashr al-awakhir. Yani hendaklah kalian memburunya pada 10 yang akhir. Ini tidak menafikan bahawasanya boleh jadi jatuh pada selain 10 yang akhir, tapi kebanyakannya pada 10 yang akhir. Dan malam-malam yang ganjil diharapkan lagi bahawasanya ia jatuh padanya, seperti 21, seperti 23, seperti 25, 27, lagi diharapkan untuk ia jatuh pada malam-malam yang ganjil. Dan kata setengah ulama seperti Ibn Rajab dan selainnya, jika ini kena ambil perhatian betul-betul. Ambil perhatian betul-betul tentang ini, kerana apa yang saya akan sebut berlaku pada Ramadan ini. Berlaku pada Ramadan ini. Kata para ulama, apabila di bulan Ramadan malam 23 jatuh malam Jumaat, apabila malam 23 jatuh malam Jumaat, maka lagi diharapkan bahawasanya padanya adalah Lailatul Qadar, seperti mana disebut oleh Ibn Rajab dan selainnya. Dan tahun ini 23 malam 23 akan jatuh Jumaat tahun ini. Dan insya-Allah Baitus Sa'adah akan membuat majlis memburu Lailatul Qadar pada malam 23. Maka kita menjemput semua muslimin dan muslimat untuk datang untuk memburu dengan kita Lailatul Qadar insya-Allah pada malam 23, yang itu malam Jumaat yang akan datang insya-Allah taala. Maka Khamis malam boleh datang buka puasa di sini dan boleh kekal untuk memburu Lailatul Qadar insya-Allah taala pada malam Jumaat malam 23. Kita tidak kata ini pasti akan jatuh pada Lailatul Qadar, tapi kita hanya sekadar mengkhabarkan apa yang ulama kata bahawasanya sangat diharapkan apabila malam 23 ia adalah malam Jumaat, maka sangat diharapkan itu adalah Lailatul Qadar. Ini disebut oleh Ibn Rajab dan selainnya. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Ini difahami daripadanya bahawasanya Lailatul Qadar ada baginya kemuliaan yang besar. Ada baginya kemuliaan yang besar. Ini untuk mengagungkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam itu membuat ibadah padanya pahalanya lagi besar daripada menunaikan ibadah pada 1000 bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. Apabila umat Islam tahu tentang ini, apabila kita tahu tentang ini menjadikan kita lagi rajin membuat qiyam setiap malam, membuat doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna pada setiap malam. Kerana kalau kita usaha untuk membuat qiyam setiap malam, membuat ibadah pada setiap malam, membuat doa ini pada setiap malam, kalau jaga ini sepanjang bulan,
pasti doa kita, amalan kita telah jatuh pada Lailatul Qadar. Walaupun kita tak tahu mana satu Lailatul Qadar, kita dapat pahala itu. Kalau ibadah kita jatuh pada malam itu, kita dapat pahala itu walaupun kita tidak tahu itu adalah Lailatul Qadar. Maka ada hikmah yang besar daripada menentukan Lailatul Qadar yang daripada kita tidak tahu mana malam daripada malam-malam Ramadan. Dan apabila kita tadabbur ayat ini, Lailatul Qadri khairum min alf syahr, yakni malam Lailatul Qadar, beribadah padanya, membuat amalan padanya, pahalanya lagi besar, atau membuat ibadah padanya itu pahalanya lagi besar daripada membuat ibadah pada 1000 bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. 1000 bulan itu 83 tahun dan lebih. Siapa antara kita akan hidup 83 tahun? Allahu a'lam. Kebanyakan kita tidak sampai kepada 80. Kebanyakan kita tak sampai 80. Kebanyakan umat Muhammad antara 60 ke 70. Dan ada yang mati sebelum pula. Dan sekarang kita melihat ramai orang pun mati dah 40-an, 50-an, heart attack mati. Ramai. Maka kalau orang seperti ini keadaannya di dalam dunia, bukankah sewajarnya dia ambil peluang ini yang Allah Ta'ala telah menjadikan bagi kita? Kita ambil peluang Ramadan. Setiap malam hadir majlis ilmu, kerana pahala majlis ilmu itu pahala besar. Hadir dalam majlis ilmu, belajar satu bab daripada ilmu agama, lagi besar daripada menunaikan 1000 rakaat sunnah. Kalau jatuh kehadiran kita dalam majlis ilmu pada Lailatul Qadar, betapa besarnya pahala yang kita dapat. Kalau kita sempat untuk ada dalam majlis ilmu pada malam Lailatul Qadar, betapa banyaknya pahala yang kita dapat. Kerana ini, alhamdulillah, Baitus Sa'adah, pada setiap malam kena ada tazkirah. Setiap malam kena ada tazkirah, supaya insya-Allah tazkirah kita jatuh pada Lailatul Qadar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita lagi rajin, semakin Ramadan ke arah akhirnya kita kena lagi rajin. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 yang akhir, yang akan lagi sedikit lagi akan masuk 10 yang akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi menambahkan amalan sampai dia beriktikaf 10 hari yang akhir. Dia bangun buat qiyam, dia buat qiyam, dan dia kajutkan isterinya untuk membuat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat iktikaf dalam masjid 10 hari. Dia buat iktikaf sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita melihat zaman sekarang trend ramai orang, semakin Ramadan ke akhirnya, semakin semangat mereka turun. Semakin ke akhirnya semakin kita melihat semangat mereka turun. Tidak sewajarnya seperti itu. Tidak sewajarnya seperti itu. Hendaklah kita mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapa yang dikurniakan kepadanya semangat yang tinggi dan istiqamah, itu pun nikmat daripada Allah. Ada yang dipermudahkan bagi dia dan ada yang tidak dipermudahkan bagi dia. Setiap kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap akan melakukan apa yang ditakdirkan bagi dia. Tapi kita dalam usaha cuba untuk membaiki diri kita dan cuba untuk kita melakukan amalan yang salih. So tonight we are discussing about the night of Al-Qadr, which is the best night all over the year. And Allah said, "Inna anzalnahu fi laylatil qadr," which means Allah Ta'ala made the Quran come down at the night of Al-Qadr.
Allah ordered Jibreel, the angel, to take Al-Quran from Al-Lawh al-Mahfuz and bring it down to a place in the first sky. It's named Baytul Izzah. And so he brought the Quran, all of it, to Baytul Izzah, a place in the first sky. And Allah said, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. This verse, it's understood from it that the night of Al-Qadr, Allah Ta'ala made for it a great honor. There is a great honor for that night. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. It means performing good deeds at that night, the night of Al-Qadr, is more rewardable than performing good deeds in 1,000 months. That does not include Laylat Al-Qadr, the night of Al-Qadr. If you count 1,000 months, divide by 12, how much? About 83 years plus. Whom among us will live 83 years? Most of us, we don't live until 80. Most of us we die between 60 and 70. So it's a chance for the Muslim to gain a lot of reward at that night. And that night might be any of the nights of Ramadan. It might be the first night, the second, the 10th, the 11th. But mostly it is in the last 10 nights of Ramadan. Mostly it's in the last 10 nights of Ramadan. So if you attend the session of Islamic knowledge at that night, you will get a great reward. You will get a great reward. It might be the night of Al-Qadr. When you are attending the session, even if you did not understand all what the teacher said, but you will get a great reward when you attend the session of Islamic knowledge, and you will get a lot of blessings. So that's why here in Baytul Sa'ada, every night we do this tadhkirah. We hope inshallah ta'ala our tadhkirah will fall in the night of Al-Qadr. Then Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة, para malaikat akan turun pada malam itu. Okey, ada para malaikat yang hari-hari mereka turun daripada langit ke bumi. Tapi apakah keistimewaan malam itu? Malam itu akan turun para malaikat dengan bilangan yang sangat-sangat banyak. Kumpulan-kumpulan yang banyak daripada malaikat akan turun ke bumi ini. Dengan siapa? Dengan Ar-Ruh. Ar-Ruh sini dimaksud dengannya Jibril alaihissalam. Ketua para malaikat akan turun juga. Apabila turunnya para malaikat, apabila mereka turun, maka boleh jadi setengah hamba Allah yang salih melihat mereka. Boleh jadi setengah hamba Allah melihat mereka. Dan para malaikat mereka bukan lelaki, bukan perempuan, bukan betina, bukan jantan. Para malaikat diciptakan daripada cahaya. Mereka jisim-jisim yang halus. Dan para malaikat semua mereka beragama Islam. Semua mereka mempercayai la ilaha illallah. Semua mereka mempercayai Allah ada. Allah tidak seperti sesuatu. Allah bukan seperti manusia, bukan seperti cahaya. Allah Ta'ala tidak boleh digambarkan dalam fikiran. Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Dia ada tanpa tempat, tanpa arah. Bukan di langit, bukan di bumi. Bahkan Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Ini akidah para malaikat juga. Maka semua mereka beragama Islam. Semua mereka para awliya illah. Tidak ada di antara mereka yang melakukan dosa. Semua mereka para awliya illah. Maka
ada antara mereka pun yang hadir dalam majlis ilmu. Bahkan warid dalam hadis yang sahih, apabila mereka melihat majlis ilmu, mereka akan masuk dan mereka akan penuhkan apa yang antara majlis itu sampai ke langit. Mereka datang dengan bilangan yang banyak. Coba gambarkan kalau para malaikat masuk dalam majlis ilmu yang kita ada padanya. Maknanya kita duduk bersama para awliya-illah, kerana para malaikat semua mereka para awliya-illah. Semua mereka para awliya-illah. Maka hendaklah seorang pada setiap malam hadir pada majlis ilmu. InsyaAllah banyak barakah yang dia dapat. Dan jangan dia kata, aku ikut dalam online, saya tengok live streaming. Itu bagi orang yang tidak mampu melainkan dengan live streaming, dia guna live streaming. Ini kasat daripada live streaming bagi orang yang tidak mampu hadir dalam majlis. Tapi orang yang masih lagi sihat, ada nikmat kaki, ada nikmat tangan, ada nikmat mata, ada kesihatan, simpan diri di dalam rumah, tidak hadir majlis ilmu. Kenapa? Nanti akan dikeluarkan daripada rumah atas keranda. Jadi, kenapa masih lagi simpan diri dalam rumah? Tunggu apa? Tunggu apa? Tunggu mati. Gunakan sihat dan afiat ini dengan takwa kepada Allah dalam amalan yang salih. Kalau ke majlis ilmu tidak keluar kepada apa? Nanti apabila sampai cuti, rajin balik kampung. Tengok kepada dia macam roket balik kampung. Tapi untuk majlis ilmu, macam apa? Kura-kura. Subhanallahil azim. Maka hendaklah kita ingat makna-makna ini dalam hati kita supaya kita jadi semangat dan kita ikhlaskan niat kerana Allah. Allahu a'lam, mungkin beberapa hari yang ada bagi kita, dan mungkin beberapa jam, dan mungkin beberapa minit yang ada bagi kita dalam dunia ini lagi, dan kita akan keluar, tidak akan mengambil apa-apa daripada dunia, hanya amalan yang kita telah melakukan. Ini sekarang masa mengambil bekalan. Jangan lupa ini bahawasanya sekarang kita tengah sediakan untuk nak keluar daripada dunia. Kita seperti orang musafir di sini yang tengah dia packing kerana dia mahu ambil ini dan musafir ke tempat yang lain. Kita sekarang seperti orang yang duduk buat packing kepada barang dia untuk dia mahu keluar. Apa yang kita nak ambil dengan kita? Amalan. Salat yang kita melakukan, puasa yang kita melakukan, hadir majlis ilmu yang kita membuat, itu adalah dia. Maka di dalam dunia ini apabila kita nak buat persediaan ini, banyak cabaran, banyak fitnah yang mahu halang kita daripada melakukan perkara ini yang kita mahukan. Syaitan serang, hawa nafsu serang, syaitan daripada manusia pun serang, fitnah dunia serang kita. Betapa kita tetap apabila menghadapi semua itu, dan kita tetap ingat kita dalam ujian, dan kita mahu teruskan dengan tujuan kita, ambil bekalan sebelum kita keluar. Maka para malaikat pada Lailatul Qadar mereka turun dengan bilangan yang banyak, dan ada setengah hamba Allah yang melihat mereka. Mereka bersayap-sayap, ada sayap-sayap bagi mereka. Boleh jadi ada setengah orang salih pun berjumpa dengan mereka, dan ada setengah dari orang salih boleh jadi berjabat tangan dengan mereka. Dan pernah ada daripada para sahabat yang diziarahi oleh para malaikat. Imran ibn Husayn, terkenal kisah dia, datang kepada dia malaikat menziarahi dia. Dan ada selainnya daripada orang-orang salih pun diziarahi oleh para malaikat. Orang-orang salih ini hal mereka ajib. Okey, maka para malaikat turun, dan pada malam itu Lailatul Qadar, Allah berfirman, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu Allah Ta'ala mempertunjukkan kepada
para malaikat apa yang berlaku pada tahun yang datang, yang akan datang, yakni daripada malam Lailatul Qadar itu sampai ke malam Lailatul Qadar tahun yang setelahnya. Mereka dipertunjukkan apa yang akan berlaku, dan mereka akan menyalin atas suhuf mereka. Ini malam yang Allah Ta'ala berfirman tentangnya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ia adalah Lailatul Qadar. Dan doa pada malam Lailatul Qadar mustajab. Kalau orang dapat melihat Lailatul Qadar, melihat tanda-tandanya, yani apa makna melihat Lailatul Qadar? Yani melihat tanda-tandanya, maka jangan dia takut. Dia terus mula dengan doa. Doanya ketika itu mustajab. Doanya ketika itu mustajab. Apakah tanda-tanda Lailatul Qadar? Yani seperti apa boleh jadi seorang melihat, kata ulama, antara tandanya melihat pokok-pokok membuat sujud. Melihat pokok-pokok membuat sujud. Maknanya jika keluar contoh daripada majlis, dengan kembali ke rumah, tiba-tiba melihat ada banyak pokok membuat sujud, jangan takut dan lari. Mula buat doa. Ingat, kita di bulan Ramadan itu tanda Lailatul Qadar. Karena ada setengah orang dia rasa takut, atau dia rasa dirinya khayalkan. Dan apabila di Ramadan, ingat, boleh jadi berlaku ini. Dan antara tandanya adalah seorang boleh jadi melihat cahaya yang kuat, lain dengan cahaya bulan dan bintang-bintang dan electricity. Cahaya yang besar boleh jadi melihat langit sudah jadi macam siang hari. Dia tengok jam, masih lagi 11 malam. Dia tengok macam mana? Macam siang hari, jadi langit macam siang hari. Jangan takut. Mula dengan doa terus. Kena kata apa? Sayyidah Aisyah tanya kepada baginda, ya Rasulullah, jika saya melihatnya, apakah saya katakan? Baginda mengajarkan untuk dia kata, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan tambah lagi doa, berdoa, ya Allah, kurniakan kepada saya pengakhiran yang baik. Ya Allah, kurniakan kepada Syekh Omar juga pengakhiran yang baik. Jangan lupa, kalau melihat, ingat kita sekali dengan doa ini. Ingat sahabat semua dengan doa. Kerana boleh jadi seorang dia melihat, orang yang sebelahnya dia tidak melihat apa. Boleh jadi setengah orang duduk di satu rumah. Pernah berlaku. Banyak kali pernah berlaku. Seorang daripada penghuni rumah itu, dia melihat. Dia kata kepada yang ada sebelahnya, tengok. Dia kata, saya tak melihat apa. Apa yang saya kena tengok? Dia kata, tengok cahaya ini. Dia kata, saya tak melihat apa-apa. Subhanallahirrahmanirrahim. Maka, jika telah melihat, mula dengan doa. Guna masa anda dengan doa. So what we have said is, at that night, the angels will come down, will descend at that night from the skies with large numbers. A lot of angels will come down to the earth, and with them will come down also Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam, he will come down at that night. And the angels, all of them are awliya'illah. All of them, they have very high rank. No one among them is sinful. No, they don't commit any sin. The angels are not males nor females. They are all awliya'illah. All of them, they obey Allah. They don't disobey Allah. And all of them are Muslims. No one among them commits blasphemy or a sin. And all of them, they believe that Allah exists. And they believe that no partners for Allah. They believe that Allah is not like the creations. They believe that Allah exists without a place. He's not in the sky. He's not in the earth. Allah exists
without a place. So they come down, and some slaves might see the angels. Some high righteous Muslims, Allah Ta'ala make them see the angels. And the angels, they have wings. Some of them, they have 600 wings. So they have wings. Some pious people might see them. And one might see signs for that night. One might see signs, like he might see the trees making sujood. The trees making sujood, prostrating. And he might see a big light in the sky, different from the light of the light of the electricity and the moon and the stars. No, different. He might think even that it is the daytime. He looks to his watch. He thinks, for example, it's still 11 p.m. He looks to the sky as if it is the daytime. So if you see such sign, don't be afraid. Start directly making dua. What do you say? Allahumma innaka afu, tuhibbul afwa fa'fu anni. And you can make other kinds of dua. You can make dua. The dua at that time, it is an accepted dua. What you ask, you will be given. You will be given what you ask. So make sure you make a lot of dua at that time. Don't be afraid. And sometimes one might see the night of Al-Qadr, but the one who is beside him, he will not see anything. He tells him, look, I'm seeing this so and so. He tells him, no, I can't see anything. You are seeing, I'm not seeing anything. It might happen. Okay? So if you see, start directly with making dua and don't be afraid. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام يعني أمان. Malam Lailatul Qadar adalah aman sampai terbitnya fajar. Habis dengan terbitnya fajar. Dan antara tanda bahawasanya malam yang telah berlalu adalah Lailatul Qadar, antara tandanya, kata para ulama, akan terbit matahari pada paginya, cahayanya lembut, bukan terlalu panas. Maka ini antara tanda-tanda. So the night of Al-Qadr, it is the night of peace until the appearance of the truthful dawn, until Fajr. By Fajr, it ends. It ends by Fajr. Okay. Apabila kita kata Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadr, apa maknanya? Yani ia diturunkan daripada Al-Lawhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang pertama. Jadi hari ini apabila yang 17 Ramadan, majlis-majlis yang dibuat dan disebut sempena peringatan nuzul Al-Quran, apakah itu? Apa yang berlaku pada 17 Ramadan? Itu mula turunnya Al-Quran ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu apabila Jibril datang kepada baginda pada Ghar Hira, yang ia pada Gunung An-Nur, Jabal An-Nur. Itu adalah apabila diturunkan 5 ayat yang pertama daripada surat Al-Alaq. Maka Al-Quran was brought down on the night of Al-Qadr from Al-Lawhul Mahfuz to Baitul Izzah, the first sky. So what usually many people they celebrate, they name it as Nuzul Al-Quran on the 17th of Ramadan. What is that? It is when the first 5 verses from Al-Quran were revealed to Prophet Muhammad. The first 5 verses were revealed to him
on the 17th of Ramadan when he was in the cave of Hira. While when the Quran brought down all of it from Al-Lawh al-Mahfuz to Baytul Izzah, that was the night of 24th of Ramadan. Okay? So this is how you can combine between saying that Al-Quran was brought down at the night of Al-Qadr, and then you see that many people are celebrating the 17th of Ramadan. That is when the first 5 verses were revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, ini adalah tafsiran yang ringkas tentang surat Al-Qadr, dan kita telah sebut ini pada malam 18 Ramadan. Malam ini malam 18 Ramadan. Harap semua membuat persediaan sebelum masuknya 10 yang akhir daripada Ramadan. Buat persediaan, ingat makna-makna apa yang kita telah menafsirkan pada malam ini, supaya insyaAllah jadi bekalan bagi kita pada apa yang kekal daripada Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Taha al-Amin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anna ya maulana waghfir lana warhamna. وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا رؤية ليلة القدر في رمضان هذا ومكننا من الدعاء فيها ومن قيامها. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ارزقنا رؤية ليلة القدر في رمضان هذا ومكننا من الدعاء فيها ومن قيامها يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على الصيام والقيام واجعلنا من المثابرين على الطاعات إلى آخر رمضان وما بعد رمضان يا الله يا كريم. اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم ارزقنا عملا صالحا يقربنا إليك رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Jangan lupa niat puasa untuk esok daripada Ramadan. Barakallahu fikum. Zikir.